Saya pernah terbaca juga di laman sosial tentang senario tarikat masa kini adalah sering menjadi tumahan, terlalu eksklusif, diamalkan secara tertutup dan sebagainya, dan ialah secara tak langsung akan menimbulkan pelbagai persepsi dan spekulasi. Ustaz Sakaria, dalam menentukan sesuatu hukum terhadap terdapat jawatan kuasa fatwa di setiap negeri yang bertanggungjawab untuk memfatwakan sesuatu. Okey, tidak mustahil akan ada 14 fatwa sebab 14 negeri, 13 negeri campur satu persekutuan. Kerana setiap negeri ada kuasa sendiri. Jadi macam mana nak come out dengan satu fatwa yang seragam, standard? Okey, Saudara Ardi ya. Dr. Firdaus ada sebut tadi dalam pengamalan tarekat ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang dah tahu, is okay. Ada satu kumpulan lagi yang tak berapa tahu dan tak cuba nak ambil tahu, akan menyatakan kumpulan itu so-on lah. Okey, di sinilah datangnya kuasa pihak berkuasa agama tadi. Seperti yang ada sebut tadi, di negeri ada jawatan kuasa fatwa negeri. Mana kita ada 13 jawatan kuasa fatwa di 13 negeri dan satu di wilayah persekutuan. Mana jumlahnya 14. Okey. Kalaulah dibiarkan, mana tak ada satu forum, tak ada satu quorum untuk menyatukan 14 fatwa ni, sudah tentulah Malaysia yang tidak besar ini akan ada 14 fatwa. Kemungkinan saya tidak kata akan berbeza, tapi kemungkinan perbezaan itu akan berlaku. Okey, oleh kerana itu di bawah peraturan MKI 1968 dia perkara 11 hingga 14 disebut tentang penubuhan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Itu platform bagaimana pemerintah menggunakan ruang untuk mengawal, untuk membetulkan keadaan, kerana tanggungjawab pihak berkuasa agama menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat dan nak mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kalau mengamalkan Islam, amalan yang tepat, sebab Dr. Firdaus sebut juga tadi bahawa ada pihak-pihak tertentu yang cuba mengeksploitasi, mencari nama, mencari itu dan lain. Ini tanggungjawab kerajaan untuk membetulkan. Kita ada fatwa. Fatwa ini dianggotai oleh mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Bagaimana proses fatwa negeri dibuat? Saya nak sentuh sikit. Okey, apabila fatwa negeri, satu fatwa boleh dibuat apabila ada titah daripada sultan, daripada raja atau yang di Pertuan Besar Negeri. Boleh dengan permintaan ahli-ahli ataupun anggota fatwa itu sendiri, dan boleh dengan permintaan sesiapa saja yang menulis kepada mufti. Apabila diterima titah ataupun permintaan itu, maka mufti mestilah membentuk satu badan penyidikan, mengkaji dan meneliti. Hasil kajian itu dibawa pergi untuk dibincang dan bahas, diputuskan, dan apabila didapat satu keputusan, diangkat pergi kepada majlis angkat kepada sultan, kepada raja atau yang di Pertuan Besar untuk diterima pakai. Apabila perkenan istana telah diperolehi, maknanya fatwa itu diwartakan. Apabila diwartakan, maka sahlah pemakaian untuk di negeri berkenaan. Okey, bagaimana pula untuk keseluruhan Malaysia? Saya dah sebut tadi jawatan fatwa kebangsaan. Di dalam enactment negeri dah disebut bahawa apabila menyentuh tentang isu nasional, fatwa nasional kan, mana pihak berkuasa negeri, fatwa negeri mesti angkat perkara itu, bincang perkara itu, angkat perkara itu pergi kepada majlis, majlis angkat pergi kepada tuanku, tuanku perkenan, tuanku akan bawa pergi kepada majlis raja-raja, ya, tempat platform majlis raja-raja berbincang. Dan di situlah timbul peranan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Jawatan kuasa fatwa kebangsaan yang disekretariatkan oleh JAKIM akan menyediakan satu kertas kajian dengan kerjasama, kalau isu itu dibawa oleh negeri dengan negeri, bincang dari situ, dah putus semua, dah jawatan kuasa fatwa kebangsaan ini dianggotai oleh semua mufti. 14 mufti itu menganggotainya, dah bincang, dah putus, kalaulah dah ada keputusannya boleh ijma' 100% dan boleh jadi suara majoriti. Dan keputusan itu diangkat kepada MKI, Majlis Kebangsaan bagi Hawal Islam. Kalau dulu
MKI ini dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Betul. Itu peraturan MKI 1998. Tetapi dengan pindaan terbaru MKI 2002 ini, pengerusi MKI adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan di situ akan akan angkat keputusan itu pergi kepada Majlis Raja-Raja. Apabila Majlis Raja-Raja berkenan tentang fatwa yang dicadangkan itu, maka fatwa itu akan turun balik pergi ke negeri-negeri. Dan negeri-negeri hendaklah mewartakannya. Dan ada klausa yang menyebut begitu kan. Kalau fatwa ini fatwa menyentuh isu nasional, dan saya percaya Tarekat Naqsyabandiyah Aliyah juga adalah isu nasional, maka fatwa itu mesti diwartakan di negeri-negeri. Maka jadilah dia satu undang-undang yang mengikat semua pihak secara standard, secara seragam untuk mematuhi, mengamalnya. Siapa yang melanggar larangan itu boleh diambil tindakan. Siapa yang memanglah patuh itu betul dan diteruskan. Itu dia penjelasan daripada Ustaz Sakaria.